Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, ahlan wa sahlan kepada semua para asatizah, para pelajar PJJ daripada ISET UiTM. Jadi saya minggu lepas saya cuba untuk memberikan dokumen bahan bacaan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kefahaman bagi turath dan juga hubungannya dengan wahyu. Sebab tajuk kita adalah berkaitan dengan dirasah nasiah. Kod dia IMU 554 . Cuma saya dapati dalam Job Future dokumen tadi tu bila kita buka tak boleh nak buka. Saya tak pasti kenapa. Tapi yang dokumen itu dalam bahasa Arab lah. Jadi tak apa, saya akan sendkan juga nanti. Di samping itu untuk minggu ini, saya juga akan menyentuh dokumen itu untuk membantu dari sudut perbincangan yang saya rakamkan menerusi video inilah. Baik, saya harap semua dapat melihat apa yang berada di skrin atau video ini. Iaitulah perbincangan kita al-ishkal al-mafhumi liturathi wa alaqatuhu bil wahyi. Bentuk-bentuk kefahaman bagi pengertian turath dan hubungan turath itu dengan wahyu yang disediakan oleh pensyarah Universiti Mustafa Ali Hasun. Jadi secara asasnya para ulama ni telah berbeza pandangan berkenaan dengan definisi turath itu. Maka ini membawa kepada beberapa bentuk definisi dalam memahami turath tadi itu dan kaedah-kaedah dalam memahami turath tersebutlah serta dalam bagaimana berinteraksi dengan turath tadi itu. Jadi dalam makalah ataupun artikel yang ringkas ini, maka dia akan memperincikan perbezaan yang besar di antara para ulama, yang mana adakah hal wahyu ai al-Quran wa sunnah dakhilani fi itari turath, adakah wahyu itu iaitu al-Quran dan sunnah itu termasuk dalam definisi lapangan turath, ataupun annahuma munfasilani anhu, ataupun kedua-duanya adalah benda yang terasing daripada maksud turath. Jadi itu antara perbahasan masalah sama ada al-Quran sunnah termasuk dalam kategori turath ataupun tidak. Dan wa fi kaifiyati ta'amuli ma'ahu, dalam bagaimana kaedah kita bertaamul, bermuamalah dengan turath itu, adakah turath itu yu'tabaru turathu muqaddasan ataupun muqaddasan la yajuzu muraji'atuhu aw naqduhu aw idafatu alaihi aw raddu ba'du aw ghairu dhalik. Adakah bila kita sebut turath itu dia bersifat benda yang suci, yang mana maksud konteks suci tadi itu kita tak boleh nak refer balik untuk kita nak pindah, nak kritik ataupun nak ada tambah, nak tolak ke atau sebagainya. Jadi itu antara perbahasan dalam bagaimana kita para ulama membahaskan kaedah-kaedah kita berinteraksi dengan turath. Baik. Pertama kita tengok definisi turath. Turath itu dari sudut bahasa, kalau tengok dalam kitab Lisanul Arab oleh Ibnu Mathur, turath itu adalah sama erti kata dengan waratha, irtha, mirath, turath, semua itu bermaksud makna yang satu. Kemudian disebutkan maknanya adalah ma apa yukhallifuhu rajulu liwarathatihi, apa yang ditinggalkan sesuatu itu oleh seorang lelaki bagi orang yang mewarisinya. Maksudnya turas ini benda peninggalan daripada orang terdahulu kepada orang selepas daripada itu. Itu sama juga mirath dan sebagainya, itu kalimah yang sama. Jadi ma yukhallifu ar-rajulu liwarathatihi, sesuatu yang ditinggalkannya oleh lelaki bagi orang yang mewarisinya. Maksudnya benda tadi tu secara asasnya kita dapat fahami secara bahasa pun turath itu seumpama warisan. Warisan. Dan bila kita sebut turath itu pun kita tahu itu warisan ulama terdahulu. Turath itu warisan daripada khazanah ilmuwan yang terdahulu yang kita perolehi sekarang lah. Dari segi istilah kita boleh tengok faqad arrafa ad-doktor Aqrab Al-Umari at-turath Islami. Dr. Aqrab Umari mengatakan turath Islami itu adalah ma warathnahu min abaina, apa yang kita warisinya daripada nenek moyang kita dari sudut akidah, thaqafatin, pengetahuan, nilai, adab, seni-seni, perbuatan-perbuatan dan juga segala perkara-perkara yang melibatkan sama ada maknawi ataupun secara material.
wa yashmilu kadzalika, dan termasuklah daripada benda warisan itu alal wahyi ilahi, iaitu Al-Quran dan Sunnah, alladhi warathnahu an aslafina, yang kita mewarisi daripada ulama yang terdahulu daripada kita. Maka daripada sudut istilah Dr. Akram Umar ini, Turath Islami ini merangkumi semua sekali apa sahaja, termasuklah Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Yang lain tahu baca, saya baca yang poin-poin saja. Okey. Kalau kita tengok wat turath Islami, turas Islam itu mustalahun syamilun, satu istilah yang merangkumi sangat luas bagi apa sahaja yang berkaitan dengan Islam. Malahu alaqatun bil Islam. Apa sahaja yang berkaitan dengan Islam itu termasuk dalam turas Islami, sama ada daripada nas-nas Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta ijtihad-ijtihad ulama yang terdahulu fi fahmi hadhihi nususi, dalam kita memahami nas-nas ini, iaitu nas-nas Al-Quran dan Sunnah, tatbiquha 'ala al-waqi', dalam kita nak praktiknya pada realiti semasa. Jadi selain daripada Quran dan Sunnah, ijtihad-ijtihad ulama terdahulu pun termasuk dalam kategori turath. Wal khilaful hasil, khilaf yang berlaku haula ma idza kana hadha turath dinan muqaddasan yajibul ilzamu bihi, kan, apabila turath itu adalah dari konteks agama yang suci, maka kita wajib untuk nak mengikut ataupun nak berpegang dengan dia. Au nususan, ataupun nas-nas wa ijtihadin murtabatun bi azmaniha wa amakiniha, yang pada nas-nas dan juga ijtihad yang ada kaitan dengan zaman-zaman zaman-zaman terdahulu, makan-makan yang pelbagai. Pada ta'amalu ma'aha ala adha tarikhun yunqalu lana tajribatan masyariyatan qabilatan lin naqdi wa naqdi wa ta'dili wa tatwiri, kan, yang mana kita bermuamalah dengan nas-nas ataupun ijtihad tadi itu dalam keadaan dan sejarahnya yang dipindahkan kepada kita sebagai satu proses progres percubaan dari manusia itu yang diterima, yang menerima akan kritikan, pencanggahan serta perubahan, kan, perkembangan yang sesuai dengan zaman, tempat, huruf yang khas bagi setiap masa tadi itu. Jadi bila melibatkan ijtihad tadi itu, maka ia walaupun turath, tetapi dia bukanlah dari sudut din dan muqaddasan atau muqaddasan, berbeza dengan kita panggil Al-Quran dan Sunnah pada zatnya tadi itu. Tapi dari sudut kita panggil ijtihad yang berkaitan dengan faham lindas tadi itu, dia terdedah kepada perkembangan perubahan. Sebab apa? Tajribatan basyariyatan, kerana dia adalah satu usaha daripada manusia. Baik. Maka disebabkan itulah kita boleh lihat dalam beramal dengan turath tadi itu, daripada perbincangan definisi yang disebutkan ada tiga kelompok. Tiga kelompok. Kelompok yang pertama iaitulah yang dinamakan nasiyuna, golongan yang melihat pada nas mata-mata, ataupun zahiriyuna, maksudnya lebih kepada nas tu tapi secara literal, secara zahir saja. Yang mana mereka ini wahumul ladina yarawna, mereka berpandangan anna turatha kullahu, turath itu kesemuanya sekali, sama ada nas syara' ataupun ijtihad manusia itu pada peringkat yang sama sahaja, dinun muqaddasun, yang mana merupakan agama yang suci, salihul likulli zamanin wa makanin yajibu wa yajibul ilzamu bihi, yang mana ia termasuk, dia merupakan kategori agama yang disucikan, yang sesuai bagi sepanjang zaman dan tempat, dan mana wajib kita beriltizam dengan dia, kan. Wal muqufu inda kulli juz'iyatin min juz'iyatiha, kan, dan dia tawakuf atau berhenti bagi setiap juzuk-juzuk daripada juzuk, maksudnya kita tak boleh nak pindah, tak boleh nak tambah, tak boleh kurang, walaupun benda yang melibatkan ijtihad. Sekarang apa? Dia termasuk dalam kategori yang sama pada peringkat dia ala haddi sawa'un. Okay, baik. Maka golongan macam ini fahakamu ala kulli idafatin fi hadat turathi birraddi wa attalu babal ijtihad, kan. Maka mereka ni, cara kaedah mereka ni, mereka berhukum apa sahaja tambahan ke atas perkara turas itu tertolak, dan mereka menutup ataupun tak menerima lagi dah pintu-pintu ijtihad, kerana berhujahkan muhtajina bi anna Allah akmalad dina wa atamma at-tashri'at al-kulliyah wal syekh, kerana Allah Ta'ala
telah menyempurnakan agama ini dan telah sempurnakan juga cukupkan bagi persyariatan dia, sama ada persyariatan yang kulli ataupun juz'i, dasar walaupun teknikal, maka mereka tak menerimalah apa ayyi idafatin basyariyatin, kan, apa-apa tambahan daripada manusia lah. Maka natijah daripada pegangan kelompok ini disebutkan wa natijatu hadha tafkiri waqafa haula'i ajizina an halli mushkilatil asli wal isti'abi mustajiddati. Maka kalau golongan ini, mereka ni tak mampu, mereka lemah dalam nak menyelesaikan masalah-masalah semasa dan merangkumi perkara-perkara yang baharu. Kerana apa? Kerana nas tadi itu pada mereka bersifat satu sama saja, langsung tak boleh terima perkembangan ataupun istiad-istiad tadi itu. Kelompok yang ketiga dinamakan Haddathiyuna, iaitulah mereka melihat bahawasanya turus Islam tadi itu adalah istihadatun basyariyatun mahkumatun bi'uqulin wa afhamin basyariyatin wa biwaqi'in. Turus itu merupakan istihad manusia yang dihukumkan menerusi akal, kefahaman manusia dan mengikut realiti semasa. Maka di situ bitali fahiya qalilatul lil akhdi wa raddi. Asal daripada fahaman itu, turus tadi itu dia boleh diterima dan boleh ditolak kerana ia merupakan ijtihad manusia sahaja. Kan? Okey. Maka di situ dia tidak membezakan di antara mana satu nas Al-Quran Sunnah yang merupakan dinun muqaddasun dengan ijtihad manusia tadi. Itulah sebab apa? Wali'annaha murtabatun bi zamanin wa makanin khassina khasaini faqad la tatanasabu ma'a ghairihima wal waqi' anna aktsara haula'i adaru dhuhurahum li kulli hadzal mawruth fajarradu min ayyi sifatin diniyah qadisiyati. Kan? Maka dia berbeza dengan perkara yang pertama tadilah kalau secara mudahnya. Maka disebabkan itulah wa yaqsudu kullu makan laudarun fi tashkil al-islami min nusus al-Quran wa sunnah wa ijtihad ulama as-sabiqin. Semua tadi itu mengikut kepada akal manusia lah. Walaupun daripada nas Quran dan sunnah dan juga ijtihad manusia tadi tu. Maka di situ wama yajma'u baina haula'i annahum yakhda'una turath islami kullahu bima fihi min al-Quran was sunnah lin naqdi wal naqdi wal akhdhi wal raddi. Maka pada mereka tak ada satu perkara, termasuklah Quran dan sunnah tadi itu benda yang disucikan. Kerana apa? Kerana dia juga termasuk dalam konteks ijtihadatun basyariyatun. Kalau yang pertama tadi itu semua dinun muqaddasun, yang disucikan, tak boleh kita nak kritik, tak boleh nak ditambah, tak boleh nak dikembangkan, dipindah, tak boleh. Dan yang kedua ni pula boleh walaupun Quran dan sunnah. Ni dia tadi itu terlampau tertutup, yang ni terlampau terbuka sampai dia tak dibezakan ruang satu yang muqaddasun dengan istihadatun basyariyatun, semua dirangkumkan sekali pada ini adalah ada ijtihad manusia semata-mata, termasuk Quran dan sunnah nas-nas tadi itu. Golongan yang ketiga adalah golongan yang baina ifratil zahirina wa tafritil haddathina. Itulah di antara dia kelompok pertengahan di antara golongan yang tertutup, golongan pertama yang zahirin literal semata-mata, ataupun golongan yang bermudah-mudah yang terbuka seperti golongan yang terpanggil buat benda baru sahaja, kan. Maka mereka ini membezakan turah Islami ini kepada dua bahagian. Yang pertama al-awwal ma huwa nususun samawiyatun aw wahyun rabbaniyyun bil fahmil amin lil wahyi alladhi yashtamilu ala al-Quran wa sunnah nabawiyyah as-sahihah wa ma yadkhulu fi hududi qawlihi ta'ala. Dan apa iaitu yang pertama nas-nas samawi ataupun wahyu rabbani yang difahami secara umum, iaitu wahyu yang merangkumi Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahih, serta apa sahaja termasuk dalam konteks yang disebutkan oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka kalau dalam yang pertama ini dikatakan ini tidak syak lagi annahu dinun muqaddasun yajibul ilzamu bi, maka ini adalah konteks agama yang disucikan, maka wajib kita beriltizam dengan dia, maka tidak sah bihalit ta'alubi bihi. Tak boleh kita nak bermain-main dengan dia. La ziyadata wa la naqsan wa la tabdilan, tak boleh nak tambah, tak boleh nak kurang, tak boleh nak kita ganti. Lebih-lebih lagi kita nak menundukkan dia kepada kritikan manusia, tak boleh. Itu peringkat pertama lah. Turus tadi itu yang pertama. Turus yang kedua disebutkan pada kelompok yang ketiga ini, pada bahagian kedua dibezakan
ma huwa ijtihadatun basyariyatun, iaitulah pada ijtihad manusia itu dalam memahami Al-Quran dan memahami nas-nas dan praktikannya mengikut realiti semasa. Maka disebutkan yang kedua ini adalah mauruthun tarihi lahu qimatun kabiratun. Inilah benda yang diwarisi secara, kita panggil sejarah, dan baginya nilai yang besar. Yumkinul intifa'u bihi wal intilaqu minhu wal bina'u alaihi. Kan maka ada boleh untuk dimanfaatkan dengan dia, menjadi pencetus dan dibina ke atasnya. Dan tak boleh kita nak melampaui ataupun kita meninggalkan dia, ataupun kita buat-buat bodoh tak tahu saja. Sebab apa? Sebab dia ada nilai yang boleh dimanfaatkan. Walakin akan tetapi ma'adzalika, walaupun dia merupakan satu khazanah ilmu yang besar, manfaat yang besar, la yahmilu sifatat dini wal qaddasah. Tapi yang turath yang pada ijtihad basyariah ini tidaklah memikul sifat agama dan juga suci. Maka sebagai itu demikian itu sebagai itu, oleh itu fahuwa qabilul lin naqdi, maka terus yang konteks ini pada ijtihad basyariah ini boleh dikritik, boleh ditolak, boleh diambil, boleh ditambah, dikembangkan lagi. Maka di sinilah difahami yang disebutkan oleh dalam artikel ini. Kita faham secara muqtadirnya turas itu ada dua kategori, iaitulah satu dinul muqaddasun, iaitulah Al-Quran dan Sunnah itu sendiri yang bersifat wahyu. Yang kedua adalah kita faham yang mana dia adalah nususul qat'iyah, nas-nas yang bersifat qat'iyah, muktamad, yang dasar, yang thawabit, yang tetap. Manakala satu lagi yang dinamakan sebagai ijtihadun basyariyah, ijtihad manusia, para ulama yang terdahulu yang diwarisi dalam nak memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah pada konteks nas-nas yang dhanniyatut dilalah. Sebab dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dia punya dilalah dia sama ada qat'iyah, ini adalah yang tetap, yang ulama bersepakat dia perkara yang dasar, maka ini termasuk dalam panggil dinul muqaddasunlah. Manakala yang nas-nas yang bersifat zanniyah, maka di situlah para ulama tadi itu memberikan pandangan, memberikan ijtihad, maka sama ada secara ceramah dan disandar oleh orang ataupun secara penulisan kitab dan direkodkan dalam kitab-kitab, dan itulah yang berpindah daripada satu zaman ke zaman, itulah yang dinamakan khazanah. So daripada itu kita fahami bahawasanya uruf Islami ini secara bahasa adalah barang peninggalan orang terdahulu kepada orang generasi yang kemudian. Menjadi perbincangan di kalangan para ulama, adakah uruf itu merangkumi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW? Menurut definisi yang diberikan, ia juga merangkumi. Kerana apa? Kerana Al-Quran dan Sunnah juga kita warisi daripada Rasulullah SAW, dan juga Rasulullah SAW wariskan kepada para sahabat dan kemudian generasi seterusnya. Dan yang ketiganya menjadi perbahasan bagaimana kita nak berinteraksi, bermuamalah dengan turah tadi itu. Maka ada tiga golongan. Golongan yang pertama Zahiriyun, golongan yang literal, yang menutup pintu-pintu ijtihad kerana menganggap semua termasuklah ijtihad para ulama manusia, ataupun ijtihad manusia itu daripada ulama sebagai agama yang suci yang tidak boleh diterima kritikan dan tak boleh dikembangkan kerana ia sudah cukup lengkap. Kalau golongan yang kedua adalah golongan yang hadatsiyun, yang mendakwa membawa pembaharuan. Mereka tadi itu menjadikan kesemua sekali Al-Quran dan Sunnah sekalipun termasuk dalam konteks kategori ijtihad manusia yang terdedah kepada kritikan, boleh ditolak, boleh diterima atas mata-mata kefahaman dan akal manusia. Manakala golongan yang ketiga, golongan yang pertengahan yang kita terima, ya inilah yang paling bagus, adalah golongan yang tidak ditutup dan juga tidak terbuka, bermudah-mudah, iaitulah mereka membahagikan Quran Islami tadi itu kepada dua perkara. Satu yang dinamakan dinul muqaddasun, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan apa sahaja termasuk dalam kategori wahyu. Yang kedua adalah yang dipanggil ijtihadatun basyariyah, iaitu ijtihad para ulama dalam nak memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah, yang mana nas-nas itu adalah pada konteks zanniyatun dilalah yang dibuka perbincangan oleh agama itu. Maka ia adalah terdedah kepada kritikan, pindaan dan juga percabahan untuk perkembangan
bagi memastikan maksud prinsip agama tadi itu tercapai dengan membawa maslahat yang secara logis masing. Okay? Wallahu alam. Jadi dah dapat apa itu perbezaan. Jadi cuba fahami dengan baik bagaimana kita nak bersifat adil serta berdisiplin dengan perkara yang dinamakan turas. Kerana turas itu tetap adalah satu segala hasanah, apatah lagi walaupun dari sudut istihadat dan basyariah, tapi istiadat itu dia berbalik kepada fahaman dalam nak memahami nas. Nas yang suami yang dilalak sudah pasti perbahasan masa-masa adalah merujuk kepada prinsip agama dan kemaslahatan yang nak dicapai. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.